Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah wajarkah GST diperkenal semula? Ini sudah pasti sesuatu yang cukup menarik sebenarnya dan kita juga ingin mendapat pandangan yang lebih mendalam lagi daripada tetamu kita berkaitan dengan isu ini. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita. Dan jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baiklah, seperti mana yang kita semua sedia maklum, 24 hari bulan ini, iaitu pada hari Jumaat nanti, pembentangan belanjawan 2023 ataupun bajet 2023 akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan Menteri Keuangan, dan ianya juga merupakan sesuatu yang cukup dinanti-nantikan bukan saja di kalangan businessman ataupun di kalangan mereka yang terlibat dalam ekonomi negara, tetapi juga di kalangan rakyat jelata juga mungkin mengharapkan sesuatu yang menarik daripada pembentangan bajet 2023 nanti. Baiklah, itu juga yang akan kita sentuh nanti. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan rakan saya yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio ruang bicara ini. Jadi selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Madeline Burma, iaitu fellow kehormat di Institut Masa Depan ataupun MASA. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih Datuk Serkawi. Sehat ya? Semakin sehat. Hari ini makan apa tu? Oh, adalah tu. Penuh aja Facebook kan. You tahu tu kenapa saya tanya soalan ini? Kenapa? Kalau saya tengok FB Datuk kan, banyak menceritakan tentang makanan. jenis-jenis makanan tradisional. Saya sangat suka. Itu benar itu ya. Tapi dah makan lah tu ya. Dah. Saya sangat suka. Okay. Mempromosi tu. Okey tu, kita nak cakap tentang satu isu yang saya kira cukup penting dan serius sebenarnya tu ya. Ini tentang wajarkah GST diperkenalkan semula. Tapi sebelum kita menyentuh tentang isu itu, saya nak tanya secara ikhlas lah sebagai seorang pakar ekonomi, sebagai seorang rakyat Malaysia. Datuk juga tentunya mempunyai harapan yang cukup tinggi untuk melihat sesuatu yang mengembirakan apabila Yang Berhormat Datuk Seri Anwar nanti membentangkan belanjawan 2023 ataupun bajet 2023 di Parlimen nanti pada 24 hari bulan ini. Dalam hati kecil Datuk, apa harapan Datuk sebenarnya? Okey, memang ya, sebab kalau kita lihat, terima kasih kerana bertanya. Ramai yang bertanya soalan yang sama ya. Bukan saja kepada saya, tetapi bila kita bincang dekat kedai-kedai makan ni, kita mendengar cerita apakah feel good factor tu ya. Banyak kan yang berkait dengan isu kalau rakyat tu memang isunya ialah berkisar pada harga barang. Jadi cara nak menyelesaikan harga barang ni dia ada dua cara. Satu, you uruskan harga barang tu, sama ada you turunkan harga tu, kontrol harga tu, atau di satu pihak yang lain ialah untuk memberi pendapatan supaya disposable income, pendapatan dalam tangan rakyat itu tinggi. So supply and demand. Jadi memang kalau kita lihat dari segi harga barangan, kerajaan telah usahakan untuk memastikan supaya harga barang itu dikawal. Satu ialah pengawalan harga, satu ialah of course supply nak diuruskan dengan baiknya. Cuma masalah di Malaysia ni sekarang, kalau kita lihat laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia ya baru-baru ini, dia mengatakan Malaysia antara negara yang paling banyak sekali kawalan harga. Dan kawalan harga ini dia kata adalah seperti yang kita ahli ekonomi sedia maklum, bahawa price control atau pengawalan harga ni bukan sesuatu yang efisien. Dia akan menyebabkan herotan. Herotan tu maksudnya dia tidak membiarkan pasaran berfungsi. Sepatutnya supply and demand lah yang menentukan. Tapi ini bila you kawal harga, macam juga subsidi, ia menyebabkan herotan. Herotan jadi bermaknanya akan meningkatkan lagi kos, dan pada masa yang sama juga dia menyebabkan pasaran itu tidak berfungsi dengan baik. So jadi kawalan harga saya rasa
rasa tidak akan menjadi isu yang perlu diberi penekanan. Tetapi saya membayangkan untuk feel good factor ni, saya mengharapkan, amat mengharapkan, dan juga orang rumah panjang saya tu mengharapkan, dia kata supaya bantuan ditingkatkan lagi, cash hand out tu. Dan yang disebut tu, kalau dulu kita sebut apa BKM, bantuan keluarga Malaysia. Tapi sekarang ada disebut tunai ramah. Okey. Sekiranya kerajaan ada wang lebih ataupun ada wang dan kalau perlu disalurkan mana-mana, bagi saya itu adalah yang paling mudah sekali, iaitu meningkatkan nilai dia. Dan dia bukan one off kalau boleh. Sebab one off ni dia sekejap je, dia macam nak capai sangat pun tidak, tak capai pun tidak. Jadi sebaik-baiknya ialah bagaimana untuk menambahkan disposable income, wang yang boleh dibelanjakan oleh rakyat. Sebab harga barang memang terlalu tinggilah sekarang. Betul. Dan yang kedua ialah kalau boleh kerajaan jangan hentikan subsidi buat masa ni. Okay. Sebab ada ura-ura yang mengatakan mungkin kerajaan terpaksa mengurus subsidi ni. Dan kalau ikut seperti balik pada tadi, kalau macam bank-bank dunia ni, ini antara perkara yang dia kata kalau boleh jangan, subsidi ni harus dihapuskan. Tetapi saya rasa ini bukan waktu yang terbaik untuk menghapuskan subsidi. Mungkin dia perlu diturunkan ataupun macam yang sering disebut, iaitu bersasar. Bagaimana untuk melaksanakan subsidi bersasar supaya terkena kepada rakyat yang betul-betul memerlukan. Bila Datuk sebut tentang persoalan ini tu ialah kita bercakap tentang subsidi dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang pakar ekonomi, kemampuan keuangan kerajaan itu yang sedia ada sekarang ini dikatakan tidaklah begitu kuat jika dibandingkan dengan masa-masa lampau. Ini disebabkan oleh keadaan mungkin dari segi pentadbiran terdahulu dan sebagainya. Tetapi apakah Datuk merasakan bahawa mungkin dalam bajet yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan, mungkin juga akan melihat bagaimana cara sebenarnya untuk menambah pendapatan kerajaan supaya tabung negara akan meningkat dan segala-galanya mungkin dapat disalurkan kepada rakyat yang memerlukannya nanti. Betul. Kalau kita lihat sejak kebelakangan ini memang hasil daripada cukai langsung tu memang tinggi, tapi penambahannya tidaklah banyak sangat. So dan kita dah sampai kalau macam isi rumah tu dah sampai ke tahap tepu lah, kecuali ada usaha baru untuk mencari sumber pendapatan baru. Dan kita tahu sumber pendapatan ini biasanya datang dari dua sumber. Satu cukai, cukai itu mungkin cukai langsung dan cukai tidak langsung. Dan yang satu tu bila kita melakukan aktiviti ekspor, maka hasil kita datang, macam contoh harga komoditi naik. So jadi sekarang yang kita banyak harapkan ialah seperti biasa lazimnya masih lagi komoditi ataupun kita bergantung pada kenaikan harga minyak. So jadi kita bersyukur masih lagi ini kita berada dalam situasi di mana harga minyak itu sedang sekarang di paras dunia itu bagus lah. Tetapi ini kita tidak boleh bergantung 100% kepada saban tahun kita bergantung pada petroleum pada ni. So jadi maknanya yang penting sepaksa memikirkan apakah sumber baru. So sumber baru ialah dari segi cukai. Tetapi cukai ni sebut je CUKAI, rakyat sudah melenting dah. Memang rakyat melenting, siapa lagi businesses akan melenting, dan pelabur asing pun juga khawatir kalau negara terlalu tinggi sangat cukainya pun jadi perkataan cukai ni memang mengundang reaksi negatif kepada ramai orang. Apatah lagi kalau disebut cukai bernama GST. So betapa memang kerajaan berhadapan dengan senario yang sukar, sumber cukainya agak terhad, dan di satu pihak lagi ialah kita melihat reaksi rakyat nanti. Itulah. Tapi pandangan Datuk sendiri, kita pergi pada topik yang kita nak bincangkan.
wajarkah GST diperkenalkan semula? Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini mungkin akan memberikan sesuatu yang bersifat dinamik sebenarnya kepada negara, mungkin dari segi pendapatan dan sebagainya, tetapi apakah ianya yang akan memberi impak ataupun kesan kepada rakyat jelata? Okey. GST ini sangat menarik sebab ia pernah diperkenalkan dulu, ya. Dan masa ia diperkenalkan juga banyak isu-isu yang dibangkitkan, yang positif, yang negatif. Kalau ditanya oleh kepada ahli ekonomi, majoriti bukan semua majoriti ahli-ahli ekonomi dan especially yang expert dalam cukai ni, rata-rata kami bersetuju bahawa ia adalah cukai yang baik. Dan kalau kita lihat sebenarnya IMF dan World Bank sebenarnya mengajukan supaya cukai GST ini diperkenalkan kepada negara membangun. Kerana ia adalah istilah yang sering digunakan, ia adalah cukai yang transparent, telus. Sangat telus. Dan dia dikatakan agak dia efisien dan dia mudah dilaksanakan menurut World Bank dan IMF. Malangnya di Malaysia masa ia diperkenalkan, ia tidak diperkenalkan selari dengan benda-benda yang patutnya berlaku pada ketika itu. Contohnya, sepatutnya harga barang bukan tinggi, tapi masa ketika itu, masa ia diperkenalkan, harga barang sudah mula meningkat. Itu satu. Dan yang kedua, persediaan rakyat terhadap cukai baru, sebab it's a new form of tax. Cukai baru ni majoriti rakyat nak kata kurang pendedahan tu tak boleh juga, sebab memang ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah pada ketika itu untuk memperkenalkan GST ni kepada rakyat jelata. Tetapi rakyat masih lagi tidak berapa faham, apatah lagi dia digunakan sebagai bahan politik. Ketika itu. Dan in fact dia antara faktor penyumbang kepada kejatuhan kerajaan pada ketika itu, dan kita lihat kerajaan PH pada ketika itu naik, dan baru mereka sedar bahawa kita ada 40 bilion hilang bila dimansuhkan balik GST ini. Maka GST ini memang membawa hasil yang sangat tinggi kepada negara. Tetapi masalahnya rakyat tidak merasakan begitu. Sebab bagi rakyat, because rakyat ni dia membezakan yang duit dalam poket dia dengan apa hasil kerajaan, ini dua perkara yang berbeza. Bagi dia itu urusan kerajaan. Yang di poket kami ni, bagi dia cukai sangat tinggi, harga barang tinggi. And then businesses pula, peniaga-peniaga ketika itu, isu rebate. Sebab cukai ni dia melibatkan rebate. So maknanya seharusnya dia tidak membebankan perusahaan kecil ataupun perusahaan kecil dan sederhana. Tapi apa yang berlaku, rebate-nya lambat, terpaksa kerajaan baru tu terpaksa menguruskan. Jadi bila rebate lambat, maka peniaga-peniaga ini memindahkan kos pengeluaran itu kepada pengguna. Jadi inilah yang menyebabkan harga dikatakan orang kata inilah dia, kami terpaksa membayar harga lebih. Siapa kata GST ni harga dia patut lebih rendah dan sebagainya. Perbezaan Datuk, di antara GST dan juga SST yang juga diperkenalkan sebelum ini? Okey, kalau kita lihat dia agak kompleks sedikit urusan dia. Kalau kita lihat SST ni, dia dikatakan ada yang bersifat cascading tau. Dia ada di mana cukai ini boleh dipindahkan kepada pengguna yang seterusnya. So akhirnya pengguna yang akan membayar cukai. Tetapi macam GST ni dia lain. Dia GST ni ini dia sebenarnya memang sesuai untuk dari segi kutipan. Memang bagus sebab cukai dikutip di setiap peringkat. Kalau nak menghasilkan satu barangan itu ada 3 peringkat. Jadi cukai ini akan dikutip di setiap peringkat. Itu yang hasilnya sangat tinggi. Tetapi masalah dia ialah, itulah saya kata tadi, disebabkan kurang fahaman kita terhadap cukai itu, dan dia dipanggil sebagai cukai penggunaan. Ini di sini sedikit catchy sikit. Sebab bila kita sebut penggunaan, selalunya kos dia lebih tinggi kepada orang yang banyak mengguna. Dan bagi, kalau kita tengok kalau kita masih lagi menggunakan kategori B40, M40, T20, nilai perbelanjaan lebih tinggi di kalangan golongan B40.
Jadi mereka ini yang merasa begitu terkesan oleh cukai pengguna, consumption tax ini. Dan di Malaysia juga kalau kita lihat yang jumlah yang membayar income tax yang dianggap sebagai cukai langsung itu cukai langsung jumlahnya peratusannya masih lagi kecil. Jadi akhirnya pengguna yang merasakan mereka ini dikatakan macam mana benda ni harga ni GST ni sangat tinggi, because dalam invoice akan keluar tau. So maknanya dalam invoice akan ditulis. So, itu yang transparannya. Transparan. Jadi bila kita dapat tu, ni tax ni makin meninggi. Sedangkan dalam SST konsep invoice itu tidak wujud. Dia katanya it's hidden, dia diselindungi. Jadi rakyat lebih jadi rakyat ini cukai lah, ini dia buat hal ni. Jadi persepsi itu perlu diubah. Saya rasa kerajaan, apa yang kerajaan perlu lakukan, memang kerajaan saya rasa besar kemungkinan akan melaksanakan GST, tapi bukan dalam masa yang terdekat. Bukan, saya tak, seperti Perdana Menteri dah umumkan, bukan dalam bajet yang akan yang akan dibentangkan ini, tapi mungkin tahun-tahun depan bila sebab dia memerlukan persediaan rapi. Macam kalau kita tengok accounting system dia, the moment kita pergi restoran for example, kita sebab saya suka makan kan, so saya pun bayar benda tu, bila kita bayar je duit tu terus masuk. Kalau zaman dulu SST dia kena ujung tahun dia mengira, dia akan mengira, so kumpul lah, dia akan mengumpulkan on the receipt dan sebagainya. Okey, then dia bawa, okey, inilah cukai yang perlu saya bayar. Kalau dalam GST ni memang dia tak boleh escape. Jadi itu yang kalau kita nak lihat kebaikannya ialah dia transparent, dia mudah dikutip lah, mana dari segi kutipan. Cuma bagi perusahaan kecil sederhana, ia melibatkan cost, they call it compliance cost untuk akur kepada peraturan tu agak tinggi bagi mereka. Itu yang menyebabkan mereka merasakan bahawa GST tu tak seronok lah bagi dia orang. Okey tu, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu. Buat seketika, dan kepada anda saya ingatkan lagi, kami juga sebenarnya mengalu-alukan pandangan, pendapat ataupun apa saja persoalan yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio. Jadi seperti biasalah, saya ingatkan juga sekali lagi ada dua talian kami sediakan kepada anda, 03 2697 9767 dan juga 0326979768. Anda bersama kami di Ruang Bicara, Anda bersama kami di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang wajarkah GST diperkenal semula, dan kita difahamkan ada pemanggil di talian sekarang ini, Ramza dari Kelantan difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Salam Malaysia. Salam Malaysia Madani. Betul. Datuk Madani. Bisa Datuk. Silakan. Datuk. Saya mensarankan kepada kerajaan perpaduan untuk menambahkan nilai bantuan rahmat. Menambah nilai tunai bantuan rahmat. Ini adalah untuk mencairkan aliran tunai, bukan untuk membuat rakyat Malaysia malas. Apabila wang dicairkan, maka pembeli boleh mencairkan, jadi wang itu tak jumuk, tak beku. Jadi boleh menolong rakyat Malaysia. Saya tak setuju kalau mengata dibantu rakyat Malaysia mana Malaysia malas. Saya merayu Datuk Syamil Ibrahim untuk menambahkan nilai tunai bantuan rahmat. Apa pendapat Datuk Madani? Okey, baik. Menarik apa ni, Ramza. Nanti kita dapatkan respon daripada Datuk Dr. Madili. Kita ambil satu lagi panggilan, Rohaizat daripada Johor ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Rohaizat. Salam. Ya, silakan tuan.
Okey, mengenai GST nak diwujudkan semula ni, Ya. saya amat bersetuju. Okey. Kebanyakan negara maju pun dah buat lama dah. Ada yang panggil VAT. Kat sini kita panggil GST. Ya. Ada beberapa itu cukai bertindih yang saya dapat perasan dululah, yang menyebabkan jadi isu untuk rakyat, jadi rasa terbeban lah. Okey. Sebab kebanyakan negara maju tu dia buat GST just pure GST. Dia tak ada duty excise, dia tak ada macam-macam duty lain. Jadi yang saya perasan, saya kata contoh kenderaan dekat Malaysia ni. Dan kereta nasional pun kena duty excise, saya kata 50%. Kereta import apalah lagi. Jadi benda-benda begini yang jadi menyebabkan harga dekat dalam negara ni jadi very tak kompetitif kalau kita nak bandingkan negara maju. Betul. Saya kata contoh kereta, kenapa? Sebab kereta ni satu kos yang agak tinggi untuk rakyat Malaysia. Dan gaji bulanan kita akan habis pada rumah dan loan kereta. Ya. Jadi kalau dah harga kereta tu dah ada duty excise sampai 50%, 100%, ditambah lagi GST, itu yang menjadi punca rakyat kita jadi terbeban. Dan negara maju tak ada duty lain. Kebanyakannya lah. Hanya GST je atau VAT. Itu minta pakar ekonomi Malaysia kaji semula. Cukai bertindih ni. Juga, ya. Okey, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak apa ni Rohaizat dari Johor. Satu lagi analisis dan juga pandangan yang cukup menarik sebenarnya. Jadi mungkin kita dapatkan dulu respon daripada Datuk Dr. Madeline Burma. Terima kasih kerana sudi mendengar program kita pada hari ini, mengikuti program kita. Maknanya ada minat rakyat terhadap isu yang dibangkitkan ini. Isu GST tadi. Ada disebut tentang bantuan apa tadi ramah tadi tunai ramah. Memang kalau dengar apa yang saya sebutkan tadi, memang saya antara benda yang saya kata yang membuat rakyat tersenyum, mungkin kerajaan mungkin kurang senyum lah, tetapi rakyat agak tersenyum nanti ialah khususnya mereka dari golongan yang akan menerima bantuan tersebut, iaitu yang sebab dia yang bersifat bersasar ya. Maka saya lebih suka dia ditingkatkan nilai dia. Sebab bagi saya biar nilai itu ditingkatkan supaya duit dalam tangan rakyat yang menerima itu lebih tinggi. Jadi bila dia tinggi, memang betul apa yang dikatakan tadi, maka mereka boleh berbelanja. Bila dia berbelanja, maka ini juga akan menggerakkan ekonomi. Okey. So jadi kalau bantuannya ke sana pun tak cukup, ke sini pun tak cukup. So dia alang-alang ini yang menjadi masalah isu bantuan ini. Dari segi dasar, dia satu persoalan sering yang kita perlu berhadapan ialah setakat mana yang cukup. Cukup tu satu level. Yang kedua, berapa ramai yang patut menerima. So it's about depth, iaitu berapa banyak yang boleh diberikan, atau berapa ramai orang yang patut menerima. Disebabkan wang agak terhad, sumber bantuan agak terhad, maka salah satu akan terpaksa terkorban. Sama ada kita kurangkan jumlah orang yang menerima, betul-betul mensasarkan mereka yang betul-betul layak, tetapi kita beri jumlah yang banyak. Dan bukan hanya satu one-off saja. Yang risaunya sekarang, ia bersifat one-off. Jadi rakyat tertunggu-tunggu. Tetapi kalau kita dalam setahun tu mungkin bagi 3 kali ke, dan dengan jumlah yang mencukupi, maka sekurang-kurangnya rakyat ada benda, ada wang dalam tangan. Sebab dalam ekonomi, disposable income ni sangat penting. Sekarang orang dah tak bercerita lagi tentang upah minimum. Kami dah tak malas dah bercerita tentang upah minimum. Bagus nak melaksanakan 1,500 tu bukan main seksa. Tapi kita faham. Sebab banyak juga syarikat, khususnya perusahaan kecil sederhana, kecil umpamanya, yang tidak ada kemampuan untuk membayar 1,500. So, tetapi kalau dengan 1,500 pun tak terbayar, bayangkan kajian yang dikeluarkan oleh DOSM, Department of Statistics Malaysia, mengatakan upah rakyat Malaysia amat rendah sekali, antara yang terendah di ASEAN. Jadi ini yang perlu difikirkan. Jadi isu upah ni bukan hanya boleh diselesaikan pada bajet
Because bajet ni 1 tahun aja. Dia mesti untuk yang rancangan 5 tahun tu. Kita mesti memikirkan kerajaan baru ni perlu memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat kita. Satu, dari segi upahnya perlu ditingkatkan. Kedua, wujudkan peluang pekerjaan. Ketiga, terpaksa menguruskan harga barangan yang mencanak setiap tahun, setiap bulan mungkin. Jadi balik pada soalan tu tadi, memang saya bersetuju bahawa kerajaan sebaik-baiknya ialah menaikkan bantuan. Ini bantuan. Nanti saya nak bangkitkan juga satu lagi persoalan berkaitan dengan apa yang disebut oleh Datuk Dr. Marilyn. Tapi sebelum tu, sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Rohaizat, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Mazlan daripada Kedah dikatakan sudah pun. Kedah, Datuk cakap begini. Ya, ni silakan. nak cadangkan sikit lah. Kalau orang kampung kata kalau JST tu ada kat semula, kalau boleh tu kedai-kedai mamak tu jangan lecah pelanggan. Kalau ni kita dah makan mahal, kedai semua restoran dah kita makan mahal, kena cas JST juga. Yang buat apa dicas pelanggan, cas dia ya, dia lah bayar JST. Itulah contohnya. Dulu dah kita dah ada dah JST. Tapi kalau masuk kedai-kedai restoran semua cas bagi bil pelanggan. Dah makannya mahal. Kan lagi mahal makan. Tapi kalau orang sebelah baling kata JST ni getah sawit turun. Okey, Kenal lah gitu ya. Terima kasih. Okey. Baik, terima kasih Encik Mazlan daripada Kedah. Pandangan-pandangan reaksi yang menarik sebenarnya daripada pemanggil-pemanggil kita. Okey, Datuk, ni apa yang dibangkitkan oleh Rohaizat tadi daripada Johor lah. Okey. Sebenarnya secara teoritis sebenarnya GST ni seharusnya dilaksanakan dan menghapuskan isu berkaitan dengan cukai yang bertindan. That's why dia dianggap sebagai cukai yang efisien sebab dia hanya dikenakan untuk satu saja. Jadi kalau di luar negara, di setengah negara maju, dia ada 2 jenis cukai saja, iaitu GST atau VAT dia tu dan cukai pendapatan saja. Dia tak ada lagi yang cukai yang lain. So jadi di kebanyakan di luar negara, khususnya di negara maju, sebab mereka ada cukai pendapatan, jadi dia akan menggunakan dia offset yang salah satu tau. So disebabkan dia kata dia terpaksa kurangkan cukai pendapatan sebab dia mengenakan GST. Jadi hasil daripada GST ini akan meningkatkan pendapatan negara. Tetapi di negara maju sebab jumlah orang yang boleh dicukai itu ramai. So dia tak ada masalah. Jadi bila benda ini cuba diimplementasi di Malaysia, masalah kita even orang jumlah pembayar cukai itu pun agak terhad. Jadi bayangkan dah lah sumber daripada direct tax ni agak terhad, maka dengan adanya implementasi GST ini dia akan dilihat sebagai satu lagi beban kepada rakyat. Jadi ini yang perlu difikirkan kerajaan sekarang ya. Apakah langkah tadi dan apa yang disebut oleh saudara tu tadi memang betul pun sebenarnya cukai dia ni bagi contoh kenderaan lah. Itulah seharusnya dia kata tidak ada pertindihan cukai yang berlaku, apa yang dia sebutkan sekarang. Duty, ini yang excise, perlu betul banyak sekarang. Tetapi itu semasa SST ni. So sepatutnya dalam GST bila sudah dilaksanakan GST, perkara-perkara begini perlu diberi perhatian yang serius ya. Sebab inilah masalah cukai ni, kita merasakan bahawa kita terpaksa melakukan ada pertindahan dari segi membayar cukai. Jadi apa yang disebut saudara ini memang ada kebenaran dia, dan saya rasa, saya yakin bahawa benda ini akan diberi perhatian lah dalam. Tapi kalau GST diperkenalkan semula, apakah masalah-masalah yang disebut oleh saudara Rohaizat itu akan dapat diatasi? Ya, sebenarnya pasti. Because dari secara teoritisnya sepatutnya benda itu tidak ada. Dia tak ada pertindihan dalamnya. Sepatutnya kita ada satu sistem cukai saja, iaitu GST atau VAT kalau di luar negara. Bukannya macam-macam. Dah lah ada GST, lepas tu ada lagi cukai excise duty ni lah, cukai excise, cukai yang lain. So secara teoritisnya kalau kita lihat, dan penjelasan ini yang perlu diberikan kepada rakyat. Masalah yang pada kalau saya gunakanlah GST 1.0, so kalau nak diperkenalkan 2.0 pula ya. GST 1.0 itu maklumat itu satu ialah yang pertama kali kita diperkenalkan. Yang kedua, saya rasa pendidikan terhadap
rakyat kita agak terhad pada ketika itu. And it's more of firefighting. Semua macam risau macam disebut tadi yang berkaitan dengan kedai mamak. Sebenarnya benda itu tidak ada, dia ada threshold dia ada ambang yang boleh dikenakan cukai. Bukan semuanya dikenakan cukai. Maknanya kalau pergi kedai mamak ke atau mana-mana kedai yang kalau you hanya berbayar berapa ringgit saja, dia tidak ada cukai GST. Itu yang ramai pada ketika itu dalam kita yang tidak sedar, dan masalah ini sangat-sangat berleluasa, khususnya di kawasan-kawasan luar bandar. Sebab tidak ada pengawalan. Jadi bila tak ada pengawalan, dan bila saya ingat lagi masa ketika itu ada yang ambil gambar, dia ambil post dekat Facebook tentang bagaimana kedai-kedai mamak ini tiba tulis kat bawah GST 600. Sedangkan benda itu mereka tidak layak sebenarnya mengenakan cukai. Dan rakyat tidak tahu, mereka membayar. Bila Datuk sebut tentang pengawalan, ialah kadang-kadang yang menjadi mangsa ialah rakyat. Betul. Dan Datuk juga, kita juga sembang-sembang tadi, okey, whatever yang ingin diperkenalkan, tak kiralah sama ada GST ataupun SST, tetapi selalunya yang menjadi masalah di negara kita ialah tentang implementasinya. Betul. Itu. Di mana kelemahan-kelemahan yang perlu dilihat oleh kerajaan kalau ingin memperkenalkan semula GST ini dari aspek implementasi. Betul. Kalau kita lihat di negara maju, sebab kita mengambil GST ini sebenarnya memang dah lama dilaksanakan di negara maju, dan pelaksanaannya begitu berjaya sekali sebab satu ialah rakyat dia memang berpendidikan. Mereka sudah tahu apa itu GST, jadi dia tidak perlu ada mekanisme yang untuk check, monitoring and checking ni. Tetapi kita baru nak melaksanakan ketika itu, memang rakyat kelang kabut ketika itu. Sebab masa kami buat kajian itu, sebab kami pun terpaksa attend kursus untuk mendengar apa itu GST, apa kesan dia kepada GST, dan saya rasa dia agak kompleks bagi rakyat jelata. Sebab bila dijelaskan, sebab macam tadi saya katakan, dia ada beberapa peringkat. Kenapa GST ni berbeza dengan SST? Kenapa dia harus menjadi satu kebaikan? Jadi bila disebut tentang pendidikan ini, bagi saya ini antara langkah-langkah yang perlu dilaksanakan lebih awal. Bukannya baru masa tu nak laksanakan GST, baru nak jelaskan kepada rakyat GST ni apa dia. Dan sering menyebut tentang faedah dia, tetapi the reality on the ground, reality apa yang berlaku di peringkat akar umbi itu tidak difahami. Macam tadi yang disebut tadi oleh pemanggil tadi yang mengatakan pergi ke kedai itu, tengok kedai mamak tiba-tiba charge GST. Mana pula seharusnya kan benda begitu. Dan kita tahu bahawa invoice yang valid itu, kalau kita tengok dia ada receipt dia dengan ada nombor sekali. Itu yang sebenarnya, bukannya tulis dengan tangan saja macam tu. Sebab setiap syarikat yang layak membayar GST, bukan semua syarikat. Kalau syarikat itu kecil, sangat kecil, dia tidak layak membayar GST sebab dia ada ambang yang pada ketika itu. So ambang itu yang contohnya kalau dia bawah, contohlah andaikan ambangnya 500,000, sesiapa yang mendapat hasil kurang daripada 500,000 tidak perlu membayar cukai. Bayangkan kedai-kedai mamak dekat luar bandar tu mana. So mereka ada yang mengambil kesempatan. Itu dia. Memang ada. Memang So jadi penguatkuasaan itu yang menjadi masalah sampai ketika itu kami terpaksa memikirkan bagaimana nak menguatkuasakan, sebab benda ni sangat sukar. Saya balik ke Rumah Panjang, cerita yang sama. Tiba-tiba beli minyak cat kapak pun dia kata ada tambahan pula lagi berapa peratus. Dia kata sebab ada GST. Semua ada GST. Saya kata ini sudah sangat bermasalah. Sampai kami terfikir patut guna rela pada ketika itu supaya cek harga barangan, ataupun pelajar-pelajar universiti masa cuti itu membantu untuk mengawasi untuk satu ketika itu. Sebab we really need monitoring pada ketika itu. So kalau kerajaan nak melaksanakan GST sekali lagi, so
perkara-perkara begini perlu diberi perhatian. Seperti apa yang disebut tadi tentang pertindihan dalam cukai, and then kedua ialah berkaitan dengan penguasaan dia tu. Apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan sendiri dalam usaha untuk memberi pengetahuan, untuk memberi kefahaman kepada rakyat sebelum GST dilaksanakan semula? Yang pertama sekali bagi saya, kita perlu mendidik rakyat itu, kita mesti merakyatkan GST itu. Dan di sini fungsi yang dimainkan oleh media massa. So bukan hanya meng-highlight tentang apakah dia faedah GST, tetapi apakah dia mekanisme dia. Pertama sekali, apa yang membezakan dia GST dengan cukai-cukai yang sebelum ni. So apa yang dicukai dan apa yang tidak dicukai. Sebab dia ada juga zero base dia. So jadi bukan semua yang dikenakan cukai. Keperluan asas mungkin tidak dikenakan. Tapi kalau kita tengok pada ketika itu, disebabkan kurangnya pengetahuan rakyat jelata, termasuk diri saya, bahawa kita banyak membayar benda yang kadang-kadang sebenarnya benda dia tidak perlu dibayar. So ini menjadi masalahnya. Jadi kita perlu merakyatkan tentang GST ni, mekanisme dia, apa yang perlu dibayar, apa yang tidak perlu dibayar, baru boleh kita laksanakan. Dia tidak boleh serentak. Dia baru nak laksana, baru itulah nak mendidik rakyat, and then masanya bukan dalam masa sebulan 2 bulan. So bagi saya di sini peranan media massa dan sebagainya. Okey, kita akan sambung lagi Datuk, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini bagi diri saya. Sekurang-kurangnya dapat menambahkan pengetahuan, tetapi seperti biasalah kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti, walaupun tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah akan ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio yang berbahagia, Datuk Dr. Marilyn Burma, yang merupakan Fellow Kehormat Institut Masa Depan ataupun MASA. Oh ya, 2 talian itu masih kami kekalkan kalau anda masih lagi ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini, iaitu wajarkah GST diperkenalkan semula. Kita lihat dulu. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap, wajarkah GST diperkenal semula. Baik, Datuk Dr. Marilyn. Saya suka bila Datuk sebut tadi tentang sebelum GST diperkenal semula. Apa yang kita perlu, saya petik daripada apa yang Datuk sebutlah, iaitu merakyatkan GST itu sendiri. Tetapi dalam usaha itu mungkinlah pelbagai pihak seharusnya tampil memberi pandangan kepada rakyat supaya mereka memahami sebenarnya konsep GST itu sendiri. Tapi ada juga yang merasa tidak puas hati kerana walaupun sebelum ini pelbagai roadshows diadakan di seluruh negara, tetapi yang memberi ataupun menyampaikan maklumat itu ialah mereka-mereka yang mengutip cukai sebenarnya. Jadi tentulah penerangan yang diberikan itu mungkin berat sebelah dan sebagainya, dan ianya gagal untuk difahami oleh rakyat biasa seperti saya sebagai satu contoh lah. Okey. Terima kasih. Ini memang menarik sebab kita tidak nafikan walaupun tadi saya katakan kerajaan perlu melakukan antaranya ialah melakukan untuk merakyatkan tentang, saya menggunakan istilah merakyatkan ni sebab bagi saya cara penyampaian ilmu itu berkaitan dengan GST itu, dia tidak boleh seperti apa yang disampaikan kepada orang peringkat yang berpengetahuan tentang cukai. Bukan semua orang tahu tentang cara cukai dilakukan, cara cukai, pengiraan cukai, sampai kita ada accounting firm yang ni. Yang itu memang sesuai untuk syarikat, tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya ialah rakyat biasa ni, macam tadi saya kata, orang rumah panjang, orang di kampung tadi, macam dua yang kita tengok daripada saya rasa 3 yang bertanya ini ialah mereka yang betul-betul mengalami apa yang berlaku ini. Jadi bagi saya, bila balik pada cerita nak merakyatkan ini, yang pentingnya kita rakyat perlu maknanya orang yang terlibat dalam memberi maklumat, yang menyampaikan maklumat ini perlu tahu
tahap kefahaman rakyat yang perlu dicerita. Bukan hanya sekadar untuk memberi maklumat saja. Ini masalah kami, macam kami pensyarah di universiti yang kami tahu masuk ke kelas bagi memberi kuliah dan sebagainya. So lepas tu bila student tidak dapat result yang bagus, maka kami marah, kata ni tak faham-faham. Sedangkan kadang-kadang perlu kami bertanya pada diri kami sendiri, apa yang saya sampaikan tu betul ke apa yang tahap pemahaman. So balik kepada cerita cukai ni, begitu juga cerita isu, sebab cukai adalah sesuatu yang agak kompleks bagi rakyat jelata, bagi kita. So kalau kita mengambil orang yang terlibat dalam pengutipan cukai dan orang yang hebat dalam cukai, maka dia akan menggunakan perkataan dan dia akan menggunakan istilah-istilah yang rakyat jelata seperti saya. Sebab saya bukan orang cukai. Sebabnya saya memang bidang saya ekonomi, tetapi bukan dalam cukai. So orang yang dalam bidang cukai, istilah yang mereka gunakan di kalangan mereka mungkin dia faham, tapi rakyat secara lazim, secara umumnya saya rasa agak sukar untuk memahami. Jadi kalau kita perlu, nanti kita perlu ada memang proses pensekolahan semula berkaitan dengan bagaimana nak menyampaikan maklumat ni, sebab ini sangat penting. Selagi rakyat tidak faham apa dia itu pertama sekali apa itu GST dan apa beza dia GST dengan SST. Okey. Dan yang kedua, bagaimana ia dikira. Dan yang lebih penting lagi, how does it affect me? Sebab ini dengan harga barang naik, macam tadi disebut, kereta pun kena cukai, lepas tu ditambah lagi GST, ditambah lagi ini, lagilah meningkat. So rakyat kena tahu apa kesan dia bila dengan adanya GST ni, apa kesan dia terhadap kos hidup dia. Itu bagi dia. So adakah pendapatan saya akan meningkat ke, pendapatan saya akan kurangan ke, macam-macam tu. Itu sangat perlu diberi. Bukan mekanisme mengira cukai itu. Rakyat tak apa kira sangat yang tu. Dia nak tahu apa kesan aja pada dia. Sebab yang mengira tu lebih pada bisnes. Ya, betul. Bila you sebut tentang kesan, okey, Datuk, saya nak kembali semula daripada apa yang disebut oleh pemanggil kita dari Kelantan tadi, Ramza. Dan Datuk pun menyetujui bahawa mungkin dari segi bantuan dari subsidi harus dipertingkatkan kepada rakyat yang memerlukannya. Betul. Ada juga yang membangkitkan pula isu tentang pengeluaran KWSP. Apakah itu pun Datuk lihat perlu diberi pertimbangan yang serius, terutamanya dalam pembentangan bajet nantilah, khususnya yang mungkin memang memerlukan sangat untuk mengeluarkan semula simpanan mereka dalam KWSP for survival. Itu memang isu KWSP ni memang bukan apa kata orang, bukan perkara baru lah ya. Kalau kita nak lihat kali keempat kalau tak silap saya, kalau kita kira kan. Dia begini, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun nyatakan, memberi bayangan bahawa besar kemungkinan tidak dibenarkan untuk mengeluarkan KWSP. Tapi saya lebih berlembut sebab saya pernah kena attack dulu di mana apabila saya mengatakan hentikan pengeluaran itu. Jadi ada yang berkata kepada saya, doktor senanglah bercakap, doktor ada wang, doktor senanglah bercakap, kata carilah sumber pendapatan bagus, macam-macam lah cerita. Saya faham yang tu. Sebab bila kita berhadapan dengan rakyat jelata yang betul-betul berhadapan dengan situasi ini, memang it's really situasi yang sungguh ni. Jadi apa yang saya nak sebutkan ialah kalau kerajaan nak juga perlu juga membenarkan kalau ni ialah betul-betul inilah betul-betul kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Masalahnya di sini timbulnya pula masalah. Yang betul-betul memerlukan biasanya ialah golongan yang berpendapatan rendah. Dan golongan berpendapatan rendah inilah juga dia punya caruman dia. Simpanan dia antara yang terendah juga. Dan mereka juga adalah individu yang besar kemungkinan yang kita khawatir dalam bila dia pencen nanti, bila dia bersara nanti, juga dalam masa 5-6 tahun itu akan jatuh miskin disebabkan tak cukup. Jadi berbanding dengan M40 atau T20 yang memang duit dia memang dah ada, jadi mereka ini tidak ada bermasalah untuk ni, dan mereka juga besar kemungkinan tidak akan mengeluarkan
ataupun menuntut mengeluarkannya. Jadi ini di sinilah dilemanya kepada penggubal dasar dan kerajaan di sini kalau kita lihat yang Muhammad Perdana Menteri ke-10 ada keberanian untuk mengatakan bahawa kita tidak benarkan. Sebab kita khawatir sebab lebih 60% daripada jumlah yang berpendapatan bawah ni dan pencarum yang tidak yang cukup ni adalah Bumiputera. Jadi ini jadi isu yang menjadi kegusaran, kekhawatiran. Tapi ada yang kata kalau rezeki tu cari kata ulat dalam batu pun boleh makan. Tapi masalahnya kita makan ulat, orang lain tak makan ulat pula. Itu orang kami orang Sarawak makan makan ulat bulung. So jadi jokes aside, maksudnya di sini kalau boleh dielakkan, cuba elakkan. Tetapi kalau dah tak ada benda dah nak makan, dah tak ada apa dan itu je yang tinggal, saya rasa then we should allow it. Sebab bagi saya, sebab memang ada yang kata itu je lah yang saya ada. Dia kata simpanan pun tak ada. Itu pun disebabkan oleh potongan kan. Jadi begitulah situasinya bagi saya. Betul memerlukan. Tapi kalau boleh dielakkan, carilah sumber lain. Jadi apakah dia sumber lain? Dia akan tanya saya. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada yang memang tak ada simpanan langsung. So jadi memang sukar keadaan. Bagi mereka yang sukar memang sukar. Tapi yang berada ni tak ada masalah. Saya tengok dekat TikTok semua dah pergi ke London, dah cuti dah. Cuti sekolah ni. Okey, kita ada lebih kurang 5 minit saja lagi Datuk ya. Kita hampir-hampir di penghujung lah. Kita faham tentang situasi ekonomi global khususnya dan kita juga negara kita juga tidak terkecuali menghadapi situasi ini dan kita tahu tentang peningkatan kos sara hidup di kalangan rakyat dan sebagainya dan kita tahu kerajaan juga sedang berusaha untuk menambah mungkin pendapatan kantung kerajaan itu sendiri perlu dilihat secara serius. Tapi apakah sebagai seorang pakar ekonomi tentunya Datuk berbincang dengan rakan-rakan, Datuk melihat tentang situasi yang berlaku. Apakah Datuk melihat bahawa bila kita bercakap tentang tekanan situasi ekonomi semasa, apakah ianya akan berlarutan pada tahun ini sehinggalah mungkin ke penghujung tahun dan apa yang perlu dilihat dalam belanjawan ini sekiranya anticipation situasi ekonomi ini berada pada tahap seperti apa yang kita alami. Inflasi dikatakan akan menjadi lebih serius pada tahun ini dan sebagainya tu. Yang kalau kita lihat yang pesimism lah memang dijangkakan ekonomi memang akan menguncup pertumbuhan. Cuma di Malaysia ni kita melihat kalau kita lihat laporan Jabatan Statistik itu mengatakan Bank Negara juga melaporkan bahawa KDNK kita meningkat. Tapi itulah angka yang meningkat. Kalau kita tanya rakyat di bawah ni mereka tidak merasai angka itu memang meningkat. Kami dia yang excited, ahli ekonomi yang excited, KDNK meningkat. Tapi kalau peningkatan itu tidak dirasai, itu menjadi masalah dia. Maknanya kos sara hidup itu begitu membebankan. Saya lebih nak membayangkan supaya kerajaan terpaksa memikirkan bukan hanya untuk during because dalam bajet benda ni mungkin tidak boleh dilakukan sebab bajet cuma 1 tahun. Dia yang rancangan Malaysia ke-12 ni. Yang perlu diberi penekanan bagi saya ialah bagaimana untuk menarik pelabur. Sama ada pelabur domestik atau pelabur asing untuk mewujudkan membawa pelaburan masuk ke negara kita supaya mewujudkan peluang pekerjaan. Yang penting sekarang ialah sebab upah rakyat kita ni, pekerja kita masih lagi rendah. So apakah cara dia? Ialah because kerajaan dia tak boleh sewenang-wenangnya you naikkan gaji dia ni berapa-apa. Dia tidak begitu. Bukan begitu caranya. So dia dikaitkan dengan produktiviti, dia dikaitkan dengan peluang-peluang ekonomi yang diwujudkan. Kalau kerajaan mampu menarik pelabur asing dan juga menggalakkan pelabur tempatan, maka ini akan mewujudkan peluang-peluang yang baru. So jadi ini akan mewujudkan peluang pekerjaan, akan meningkatkan lagi pendapatan. Sebab isu sekarang harga yang isu kenaikan
kos hidup ni, dia bukan hanya barang itu yang naik. Masalah dia ialah sebab gaji kita yang rendah dan peningkatannya sangat kecil. Jadi kalau gaji itu meningkat macam di negara barat, di negara maju di mana gajinya begitu tinggi, harga RM30 untuk satu cawan air tak ada isu. Ya, betul. Jadi kita walaupun RM3 memang menjadi isu sebab harga atau pendapatan rakyat kita begitu rendah sekali. So usaha perlu dilakukan bagaimana nak menaikkan pendapatan mereka ini. Bukan dengan mengawal harga barang. Sebab mengawal harga ini macam tadi dikatakan ia akan menyebabkan herotan. So saya mengharapkan kerajaan baru ini akan dapat menarik pelabur asing dan juga menggalakkan pelabur tempatan untuk membangunkan lagi, merancakkan lagi ekonomi kita. Okey, sebelum kita berpisah, ada 2 minit saya peruntukkan pada Datuk lah. Seruan dan juga harapan Datuk sendirilah. Kalau betul lah GST ingin diperkenalkan semula, ianya haruslah dilakukan dengan begitu sistematik sekali lah, supaya penerimaan ataupun akhirnya apa yang dilakukan itu memperkenalkan semula GST itu tidak akan terus membebankan rakyat dan sekaligus akan meletakkan kos sara hidup itu kepada kedudukan yang mungkin jauh lebih mencabar kepada rakyat jelata. Okey. Bagi saya kalau GST bukan dia kalau saya hampir seolah-olah saya yakin bahawa ia akan diperkenalkan dalam masa akan datang. Bukan yang untuk bajet yang ini. Okey. Itu yang pertama ya. Yang kedua ialah saya ingin melihat kalau GST diperkenalkan peratusannya lebih rendah daripada yang dulu. Biar dia berbentuk dia berbentuk progresif lah. Maknanya selepas beberapa tahun baru kita tingkatkan lagi. Walaupun 6% tu agak kecil bandingkan negara-negara lain, tapi still bagi rakyat mereka masih merasakan juga. Yang ketiga yang saya nak ialah supaya dia jangan pula GST dilaksanakan sedangkan isu kos sara hidup masih belum diselesaikan. Dan pada ketika itu juga subsidi ditarik. Itu memang mengundang lah bagi saya ya. Biar kita tengok trend harga barangan bagaimana. Kalau dah rendah dan inflasi dah menurun, baru bagi saya sesuai GST itu dilaksanakan. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Madeline Burma kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan kita tunggulah sama ada pengumuman apakah GST ini akan diperkenalkan semula ataupun tidak. Itu bergantunglah kepada kebijaksanaan kerajaan kita sekarang ini. Tetapi sebagai rakyat jelata, mereka tentu mengharapkan bahawa walaupun kalaulah kerajaan mengambil keputusan untuk memperkenalkan semula GST, janganlah ianya merupakan satu beban yang terpaksa lagi ditanggung oleh rakyat dalam situasi kos sara hidup yang semakin menekan kos sara hidup yang semakin mencabar ketika ini. Jadi apapun kita tahu kebijaksanaan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk membuat keputusan, dan kita serahkanlah kepada kerajaan yang sedia ada untuk membuat keputusan yang betul-betul menggembirakan rakyat jelata. Jadi terima kasih kepada semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Thank you.